Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ustazah Siti Muazzimah binti Rosli dari Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab SK Kampung Baru Bintulu akan menyampaikan satu tazkirah ringkas yang bertajuk Ramadan Bulan Ibadah Bukan Bulan Pesta Makan. Bagi memulakan tazkirah ini, saya ingin menyentuh satu hadis Rasulullah SAW daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah, yang bermaksud tidak hilang pada seseorang itu kebaikan selagi mana dia menyegerakan waktu berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah menjanjikan kepada kita banyak kelebihan dalam bulan Ramadan. Kenapakah kita tidak larat untuk mengerjakan solat tarawih dan melaksanakan ibadat pada bulan Ramadan? Antara jawapannya ialah kerana terlebih makan sewaktu berbuka puasa. Islam menyarankan agar kita berbuka puasa secara bersederhana. Kerana Rasulullah menyebutkan bahawa perut yang buruk ialah perut yang dipenuhi dengan makanan. Perut yang sangat kenyang ketika berbuka, tubuh akan terasa lemah pada malam berkenaan. Manakala perut yang terlalu kenyang ketika sahur, tubuh berkenaan akan lemah sekurang-kurangnya sampai waktu tengah hari. Terdapat segelintir masyarakat Islam yang menjadikan waktu berbuka tidak ubah seperti suasana pesta makanan. Bulan puasa berubah menjadi bulan makan. Mereka seolah-olahnya ingin mengqada sarapan, makan tengah hari dan makan petang yang ditinggalkan ketika berpuasa. Sikap yang lebih pentingkan pesta menjamu selera pada bulan ini menyebabkan kesucian Ramadan sebagai bulan ibadat tidak dapat dihayati dengan sempurna. Islam tidak melarang umatnya untuk menyediakan atau membeli makanan. Cuma, Islam mengajar kita supaya berbelanja secara bersederhana. Termasuklah pada waktu berbuka puasa. Kita sebenarnya bukannya hidup untuk makan, tetapi makan untuk hidup. Apabila konsep hidup untuk makan dijadikan pegangan, keadaan ini menyebabkan berlakunya kelalaian hingga melampaui batas berbelanja. Tak cukup dengan juadah yang dimasak di rumah, dibeli lagi di pasar, di bazar Ramadan secara berlebihan. Tabiat pembaziran yang berlaku dalam bulan Ramadan menyebabkan puasa yang dilakukan menjadi sia-sia kerana tidak mencapai ketakwaan sebagaimana yang diharapkan. Masyarakat Islam perlu sedar bahawa puasa adalah ibadat yang memainkan peranan penting dalam membentuk peribadi, sahsiah dan akhlak hingga mencapai tahap takwa kepada Allah. Antara ciri insan yang bertakwa ialah mereka yang berjaya mengawal nafsu makan. Sehubungan itu, umat Islam hendaklah menghindari amalan menjadikan Ramadan bulan untuk berpesta makan dan membeli belah secara berlebihan. Segala perbuatan yang menjurus kepada amalan pembaziran dalam apa bentuk sekalipun perlu dihindarkan. Sewajarnya, ibadah puasa ini dijadikan sebagai medan untuk melatih jiwa seorang Muslim bertakwa, lagi penyabar yang dapat dilihat pada waktu berbuka pada kadar yang sederhana. Macam mana nak elakkan pembaziran ni? Mari kita lihat pada cara-cara yang bagi mengelakkan pembaziran. Cara pertama adalah dengan merancang pembelian makanan yang diperlukan sebelum menyediakan makanan atau sebelum ke pasar Ramadan. Boleh juga dengan menetapkan bajet tertentu untuk perbelanjaan hari itu. Sekiranya lebih, kita cuba tahan keinginan itu untuk perbelanjaan esok harinya. Boleh juga kita tidak membeli juadah berbuka kerana kita berbuka di masjid, surau atau bersama keluarga. Makan apa yang disediakan di sana. Jangan makan di luar, masaklah di rumah. Kita seharusnya bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Tidak dinafikan bahawa dugaan pada siang hari pada bulan Ramadan terhadap juadah yang pelbagai di pasar Ramadan contohnya memang sangat menguji nafsu kita. Syukurlah sekarang waktu PKP tak ada bazar Ramadan dibuka. Kemeriahan sebenar pada bulan Ramadan adalah kerana pesta ibadah yang menawarkan ganjaran pahala yang banyak buat mereka yang mengamalkan. Bukannya pada kemeriahan santapan makanan sewaktu berbuka puasa. Bukankah berpuasa itu sebagai memberi peringatan kepada diri kita untuk bersyukur dengan nikmat yang kita ada dan bukannya melakukan perbuatan yang bakal membawa kepada pembaziran? Mari kita lihat adab berbuka puasa. Kerana saat yang paling indah bagi orang berpuasa ialah ketika berbuka puasa. Cuma bagi orang yang beriman, yang punya adab yang tersendiri dalam berbuka kerana khawatir pahala puasa yang dilakukan itu berkurangan sejurus ketika berbuka. Justru, Islam meletakkan adab ketika berbuka puasa agar puasa itu akan melahirkan ketakwaan kepada Allah. Pada asasnya, orang yang berpuasa perlu
Menyegerakan berbuka sejurus takbir pertama azan dikumandangkan. Dengar Allahu Akbar tu, terus kita buka. Bacalah doa, buka puasa dan doa makan. Jangan lupa tak baca doa makan ya. Okey. Kita disunatkan berbuka dengan makan kurma secara dalam bilangan yang ganjil dan kemudian minum air. Memberikan sesuatu yang manis kepada tubuh yang kosong berupaya untuk membangkitkan selera, tenaga dan sangat bermanfaat bagi tubuh badan manusia. Kemudian disusuli dengan air yang akan membantu menyegarkan lagi badan serta membantu penghadaman makanan. Selain untuk kesegaran badan, kurma juga membantu untuk kesihatan badan. Di sini saya akan menyebut hadis Rasulullah SAW daripada Anas bin Malik, iaitu kana yuftiru ala rutubatin qabla an yusalli fa in lam yakun rutabatun fatamarat fa in lam takun tamaratun hasawatin min ma'in, yang bermaksud Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW berbuka dengan beberapa biji kurma segar, iaitu rutab. Jika tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan beberapa kurma kering, yakni tamar. Jika tidak ada tamar, maka beliau minum dengan minuman air. Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Al-Tirmizi. Kesimpulannya, sekiranya kita ikut betul-betul jejak baginda Nabi Rasulullah SAW dalam berbuka puasa, maka kita akan menjadikan Ramadan itu bulan ibadah, bukannya bulan pesta makan. Sebagaimana kita tidak mahu dikenakan kad merah ketika bermain bola sepak, begitu jugalah kita kena menjaga ibadat-ibadat kita yang lain seperti solat dan termasuklah puasa agar kita tidak diberikan kad merah yang berbentuk dosa kepada kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.